Okay, Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Zara Sofia daripada DBSM 4A daripada kumpulan 6. Okay, saya akan terangkan artikel bahagian pampasan gaji tidak dibayar. Okay, pendahuluan dia ialah pengurusan pampasan adalah perkara utama dalam pengurusan sebuah organisasi kerana ia menyumbang kepada kejayaan menyeluruh dalam pelbagai cara. Pengurusan pampasan akan menjadi efektif apabila pihak pengurusan menghargai nilai pelaburan dalam modal insan, kegembiraan warga kerja dan nilai gaji yang kompetitif. Merancang pakej pampasan yang menarik dan berdaya saing merupakan tugas utama pengamal sumber manusia. Kajian kos sara hidup dan standard kehidupan menjadi satu keperluan dalam menentukan apa yang perlu ditawarkan dalam sesebuah organisasi. Akhir sekali ialah isu berkaitan pengurusan pampasan yang berlaku dalam organisasi di Malaysia ialah antara isu yang kami kaji di dalam laporan ini adalah berkaitan artikel yang bertajuk pampasan gaji tidak dibayar. Assalamualaikum, saya akan terangkan tentang rumusan artikel yang telah kami membuat soal selidik. Syarikat kilang pemprosesan sarung tangan tidak memberi pampasan yang sewajarnya pada pekerja dan diberhentikan secara tiba-tiba tanpa sebarang notis seperti yang dinyatakan oleh Encik Muhammad Hidayat Samsuri, iaitu 35 tahun, pekerja kilang yang tidak menerima gaji hampir RM9,000 daripada pengurusan baharu yang telah mengambil alih kilang berkenaan pada bulan Januari tahun ini. Selepas ditutup pada pertengahan April yang lalu, majikan tidak dibenarkan memberhentikan pekerja secara tiba-tiba tanpa sebarang notis yang sah. Sehubungan dengan itu, syarikat tersebut menutup operasi tanpa notis sehingga menyebabkan lebih kurang 100 pekerja termasuk beliau telah kehilangan pekerjaan sebelum ia diambil alih oleh pengurusan baharu pada Januari tahun ini. Hal ini memberikan tekanan kepada saya kerana wang simpanan sudah habis digunakan serta kereta saya hampir ditarik bank kerana sudah beberapa bulan gagal membayar pinjaman bank. Bahagian rumusan artikel ada 4 langkah, iaitu yang pertama, membuat laporan kepada Jabatan Tenaga Kerja iaitu JTK berhampiran dengan tempat pekerjaan dalam masa tempoh 30 hari sebelum pemberhentian kerja dilaksanakan. Yang kedua ialah Exo Kesihatan, Sumber Manusia Hal Ehwal Pengguna dan Interogasi Nasional Perak akan mengadakan perjumpaan antara kedua pihak iaitu majikan dan pekerja. Yang ketiga, jika tiada sebarang pendamaian melalui rundingan, hal ini akan dibawa kepada Kementerian Sumber Manusia untuk dikemukakan kes ini kepada Jabatan Tenaga Kerja iaitu JTK. Langkah keempat ialah Mahkamah Buruh akan mendengar dan membuat keputusan kes yang dirujuk. Anda boleh mewakili diri sendiri atau mengupah peguam. So at least kalau kita upah peguam, berbincang atau berbicara tentang pampasan ni, kemungkinan boleh mendapat positive side, dan jika anda didapati dipecat secara tidak adil, dan anda akan mendapat dua perkara, iaitu diberikan pampasan dengan sewajarnya dan yang kedua ialah mendapat pekerjaan yang baru. Hai, hari ini saya nak terangkan kajian kes iaitu pampasan gaji tidak berbayar. Setelah kami membuat rujukan untuk mengatasi isu-isu di artikel ini adalah dengan berdasarkan model bayaran gaji. Dasar-dasar strategi yang sosial untuk kilang tersebut yang adalah dasar pentadbiran, di mana ia menggunakan teknik penilaian untuk mencapai objektif strategi. Terdapat 3 alat teknik iaitu perancangan, belanjawan dan akhir sekali komunikasi. Antaranya ialah dengan menggunakan alat perancangan, di mana ia sebagai pelan perancangan oleh majikan untuk menyelesaikan satu masalah ataupun menambahkan sesuatu perkara, seperti pihak majikan perlu membuat perancangan dengan pihak atasan dengan menetapkan tarikh pembayaran gaji kepada pekerja. Contohnya, majikan perlu membuat pelan jangka masa yang panjang
bagi mengekalkan pekerja yang ada dengan membuat ataupun memberi faedah ataupun bonus kepada pekerja bagi yang mencapai target jualan yang mampu untuk menguntungkan kedua-dua belah pihak. Selain itu, dengan menggunakan alat belanjawan, di mana perlulah membuat pembentangan bajet dan pembentangan kos dalam masa setiap 1 tahun. Ini adalah untuk menentukan belanjawan majikan bagi menguruskan hal ehwal organisasi, bagi membuat penambahbaikan untuk mencapai objektif syarikat mengikut kesesuaian bajet yang telah ditetapkan dalam organisasi. Jika belanjawan tidak diuruskan dengan baik, maka organisasi akan mengalami kerugian yang banyak. Saya akan terangkan mengenai komunikasi. Okey. Baiklah, komunikasi atau komunikasi ni juga boleh, komunikasi atau kata nama lain bagi komunikasi ni dalam syarikat boleh juga jadi buku handbook, buku polisi syarikat, buku polisi organisasi. Dan dalam buku tu terdapat peraturan-peraturan yang pekerja yang perlu dipatuhi lah. Banyak benda yang perlu dipatuhi dalam buku handbook itu. Itu adalah salah satu komunikasi bagi pekerja dan majikan. Okey, buku tu. Sebab dalam buku tu banyak peraturan-peraturan yang apa hak pekerja boleh buat, apa yang majikan boleh buat, dan peraturan-peraturan daripada segi pakaian semua ada dalam buku handbook. Tetapi yang saya nak terangkan sekarang ni, komunikasi adalah amat penting. Komunikasi adalah amat penting, tak kira syarikat tu kecil ke, syarikat tu besar ke, komunikasi memang penting. Komunikasi antara majikan dan pekerja. Tak kisahlah, bukan sahaja majikan boleh bersuara, tetapi pekerja juga mempunyai hak untuk bersuara. Pekerja juga mempunyai hak untuk bersuara, memberi pendapat, memberi pandangan, bersuara mengenai hal ehwal organisasi, hal ehwal syarikat. Pekerja juga mempunyai hak tersebut, bukan sahaja majikan. Jadi pekerja kena tahu hak-hak mereka supaya mereka tak ditindas, supaya peraturan sentiasa dipatuhi. Tak kisah majikan pun tak bolehlah buat suka-suka hati kepada pekerja. Maksudnya tak boleh menindas. Okey. Majikan perlu bercakap, perlu berkomunikasi dengan pekerja ataupun pekerja perlu berkomunikasi dengan majikan jika ada apa-apa masalah, supaya tiada pekerja, supaya apabila organisasi ini mempunyai masalah, majikan tidak cakap, majikan tidak beritahu kepada pekerja, tidak beritahu dan terus berhentikan pekerja. Itu yang kita tak nak. Sebab dia ada cara dia sendiri, ada prosedur untuk berhentikan pekerja. Tak boleh berhentikan pekerja macam tu. Dan tidak boleh sewenang-wenangnya jika organisasi itu tak banyak keuntungan, sesuka hati nak tunggakkan gaji pekerja dan tutup kilang macam tu je. Tak boleh. Sebab pekerja juga ada hak mereka juga ada hak untuk bersuara. Jadi majikan perlu berkomunikasi. Jadi kat sini kita nampak komunikasi itu adalah sangat penting dalam organisasi ataupun syarikat. Tak kisah besar ke, kecil ke, kena berkomunikasi, kena bercakap. Okey. Supaya dapat mengelakkan perberhentian, nak berhentikan kerja secara tiba-tiba. Okey. So kat sini kita nampak yang komunikasi secara berkesan itu amatlah penting dalam organisasi, supaya sebenarnya tunjang utama dia adalah orang yang menguruskan keseluruhan dalam organisasi, iaitu orang HR yang menguruskan pampasan. Jadi jika menggunakan dasar strategik yang salah ataupun sistem itu tidak berjalan dengan lancar, mulalah kilang nak tutup lah, gaji pekerja tertunggak lah. So kat sini tunjang utama dia adalah keseluruhan organisasi itu kena
kena memilih dasar strategik, dasar strategik yang betul, alat yang betul dan teknik yang betul. Okey, sekian daripada saya. Assalamualaikum. Kesimpulannya adalah penyediaan bagi sistem pampasan yang cekap dan adil amalan penting untuk mengekalkan sebuah syarikat daripada ditutup akibat ketidakadilan, ketidakcekapan serta undang-undang yang diselewengkan oleh sikap dan tindakan majikan sendiri. Selain itu, sistem pampasan juga perlulah sentiasa diperbaiki supaya dapat mengekalkan pekerja-pekerja dan haruslah menggunakan model bayaran gaji yang bersesuaian untuk mengelakkan perkara-perkara seperti pekerja tidak dibayar gaji, pekerja kurang motivasi dan juga sebagainya. Selain itu, pekerja juga mempunyai hak bersuara kerana mereka telah menyumbangkan perkhidmatan berdasarkan tugas yang diberi oleh majikan sendiri dan mereka layak menerima pampasan tersebut. Akhir sekali, dari kesilapan inilah yang perlu setiap syarikat fahami supaya teliti dalam membuat keputusan dan juga fahami mengurus pampasan dengan betul supaya tidak ada pekerja yang ditindas ataupun pekerja yang tidak dibayar gaji.